Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala lagi kekal di dalam irit dan juga berdoa. Kemudian Allah masih lagi mengekalkan kita di dalam masjid ini sementara menunggu waktu fardu isyak untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian. Mudah-mudahan ianya mendatangkan manfaat buat kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempoh sirah itu adalah 63 tahun. Bila kita cerita tentang sirah, maksudnya adalah perjalanan hidup seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah keseluruhan makhluk dikumpulkan, manusia ini iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tempat yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana manusia ini cemerlang 100% dari sudut ibadahnya. Cemerlang 100% dari sudut ujian yang ditempuhinya, dan dia lulus ke semua ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua fasa. Fasa Mekah dan fasa Madinah. Fasa Mekah mengambil masa selama 53 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi kalau kita tanya peristiwa hijrah ni berlaku ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada usia Rasulullah 53 tahun, wa taala mengarahkan hijrah, dan hijrah ini jatuh hukumnya wajib. Wajib bagi para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut hijrah, maksudnya ianya berpindah daripada satu kawasan yang kita duduki, kita pindah pergi tempat lain. Bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan persiapan yang rapi? Maksudnya Nabi tempah lori ke, Nabi packing barang ke, Nabi kumpulkan ke perabot-perabot untuk dibawa naik lori untuk berhijrah ke Madinah? Jawapannya tidak. Para nabi dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dalam keadaan seadanya sahaja. Kerana hijrah pada ketika itu mestilah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan senyap-senyap. Kerana kalau orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Mekah dapat tahu, orang Islam dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditangkap, kemudian mungkin akan dipenjarakan, diseksa ataupun dibunuh. Maka perjalanan hijrah ini mestilah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tak boleh bagi tahu siapa. Jadi nak pergi sembunyi-sembunyi ni boleh packing barang banyak ke? Boleh buat penghantaran daripada Lala Move ke? Tak boleh. Dia tak boleh. Perkara tu semestinya tidak akan berlaku, kerana pasti akan dapat dikesan oleh orang-orang Quraisy dan pemimpin-pemimpin Mekah. Maka yang keluar berhijrah itu hanya membawa seadanya sahaja. Sebab apa? Nanti kalau keluar, orang-orang Quraisy, pemimpin Mekah, dia akan nampak, ni nak pergi mana ni?
nak keluar daripada Mekah ke? Mereka tak membenarkan perkara ini berlaku sebab mereka risau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan mengumpul kekuatan mereka hingga berada di luar daripada Mekah. Jadi bila kita dengar para sahabat ni keluar berhijrah ni, meninggalkan harta, kita jangan faham harta yang yang ditinggalkan tu seperti harta padang pasir kot. Mungkin kita fikir kehidupan padang pasir, kehidupan duduk di dalam kemah, hidup dalam suasana miskin. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah sama sahaja. Maksudnya kalau hari ini kita tengok orang kaya, begitulah juga orang kaya yang berada di Mekah. Kalau ada orang miskin di Mekah, samalah juga pada zaman sekarang ni pun orang miskin pun sama sahaja ada. Maksudnya orang kaya ada, orang miskin pun ada. Kita jangan bayangkan bila para sahabat meninggalkan harta, kita kata, oh bolehlah Ustaz, itu kekayaan padang pasir saja. Mereka hidup susah, rumah pun tak ada aircon, tak ada kipas. Saya nak sebut satu perkara. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni sangat masyhur kalau kita nak cerita tentang kekayaan dia. Satu hari selepas berhijrah nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dah wafat. Ini saya nak cerita bagaimana kekayaan para sahabat supaya kita nampak zaman 1400 tahun lebih dahulu kekayaannya pun sama juga dengan tahun sekarang kalau nak dibandingkan. Bila kita lihat Abdurrahman bin Auf ni, satu hari, peristiwa ini selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika barang dagangan Abdurrahman bin Auf iaitu 1000 ekor unta. 1000 ekor unta hari ni kalau orang nak buat korban pun jarang-jarang kita dengar orang ambil unta. Sebab apa? Unta ni mahal. Unta ni mahal. Kalaupun lembu pun sudah mahal, itu pun kita ambil sebahagian sahaja, bahagian lembu tu. Kita kongsi untuk buat korban. Jarang-jarang kita dengar orang buat unta ni sebagai korban. Jadi bila kita bayangkan 1000 barang dagangan Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam kota Madinah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat dah. Aisyah nampak suasana di Madinah pada ketika itu berhabuk dan Aisyah tanya, ada apa yang berlaku di Madinah ni? Ribut ke? Dan para sahabat yang lain menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya barangan dagangan Abdurrahman bin Auf 1000 ekor unta yang penuh syarat dengan emas dan perak dan makanan serta barang-barang berharga. Baru 1000 ekor unta kita campurkan dengan barangan emas, perak, barang dagangan Abdurrahman bin Auf. Begitulah kekayaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dengar para sahabat berhijrah meninggalkan harta, bermaksud para sahabat, kita bayangkan pada masa sekarang mereka meninggalkan rumah yang sedia ada, meninggalkan pinggan mangkuk berjenama korel yang berada di rumah. Tak boleh bawa, nanti bawa barang banyak, tak boleh, tak cukup tangan. Maka pinggan korel itu pun ditinggalkan. Pengangkutan mereka, nak bawa kereta, nak packing barang dalam kereta pun ditinggalkan. Itu kalau kita nak faham. Kalau kita nak faham keadaan 1400 tahun lebih dahulu dan kita bawakan pada zaman sekarang. Begitulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah, tak tinggal satu apa pun. Sebab apa? Demi menyelamatkan agama dia. Kita sekarang ni, kita tanya dengan diri kita sekarang ni, bayangkan saja, cuba bayangkan sahajalah. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada arahkan orang-orang di Putrajaya ni untuk keluar berhijrah, kita tanya, cuba bayangkan sahaja. Cuba bayangkan kena berhijrah pergi ke mana? Pergi ke Segamat Johor. Cuba bayangkan. Kita nak bayangkan pun hati kita dah jawab dah. Tak boleh. Tak boleh. Hati dah cakap dah. Baru suruh bayangkan, kita dah rasa dalam di hati kita tak mampu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menguji kita berdasarkan selagi mana kita tak mampu. Maksudnya Allah bagi ujian itu kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Jadi
ujian ini diberikan kepada para sahabat. Antara yang masyhur dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyatakan seorang sahabat, jarang kita dengar nama dia. Siapa dia ni? Nama dia adalah Suhaib Ar-Rumi. Dia ni kalau berada di Mekah, dia bukan asal Mekah, dia orang yang berada di luar Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengisytiharkan Islam lagi, belum mengisytiharkan kerasulannya, Suhaib Ar-Rumi ni datang berhijrah ke Mekah dalam keadaan orang yang miskin. Dia mempunyai pengetahuan dalam perniagaan, dia mahir dalam perniagaan, dia berniaga dan perniagaan dia menjadi. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan Islam, Suhaib Ar-Rumi ini menyambut Islam itu, bersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi ni nak keluar berhijrah dalam keadaan dia tak bawa apa-apa pun, barang-barang dagangan ke, barang-barang rumah dia ke, dia tak bawa. Dia keluar dalam keadaan ada berbelas orang kejar dia. Kejar dia sampai dekat atas bukit. Orang-orang Quraisy ni kejar dia lagi. Dia panggil, Suhaib, nanti dulu. Suhaib menoleh ke belakang. Dia kata apa? Wahai orang-orang Quraisy, apa yang kamu nak sekarang? Aku nak pergi berhijrah ni. Jangan kejar aku, jangan ganggu aku. Kata orang-orang Quraisy tu, ataitana fakiran su'luka. Dulu kamu datang ke Mekah ni dalam keadaan apa pun kamu tak ada. Sekarang kamu dah dapat dah kekayaan, dah pandai dah berniaga, jadi orang Mekah, kamu nak bawa pula kekayaan kamu tu keluar pergi berhijrah. Betapa tak malunya kalaulah kita nak ikutkan sekalipun, tak ada kena-mengena pun. Kalau dia duduk Mekah, dia pandai berniaga, dia bermodal sendiri, tak ada kena-mengena pun. Dia nak bawa harta tu keluar sekalipun. Kata Suhaib Ar-Rumi, wahai orang-orang Quraisy, sekarang apa yang kamu nak sekarang? Kalau aku serahkan keseluruhan harta yang ada dekat rumah aku tu kepada kamu, kamu izinkan tak aku keluar ni, tak payah kejar aku lagi dah. Apa yang pemimpin-pemimpin Quraisy ni bagi tahu, dia kata kalau macam tu kami nak. Muka tak malunya orang-orang Quraisy ni, dia nak harta Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi kata, keseluruhan harta yang berada di rumah aku, ambillah kamu kesemuanya. Aku tak tinggalkan sedikit pun, izinkan aku untuk keluar berhijrah. Itu kisah Suhaib Ar-Rumi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jarang dengar, tapi iman dia seawal cahaya Islam baru nak terbit, iman dia seolah-olah dia dah lama dah masuk Islam. Kemudian kita tengok lagi satu lagi. Kita lihat lagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masyhur sekali, semua tahu. Orang Islam keluar berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dalam keadaan terang-terang dan dia mengisytiharkan penghijrahan dia. Ini baru betul-betul ayahanda. Ini baru ayahanda original yang mutlak. Tak ada bawa geng pun. Tak ada bawa geng. Kuat pun kuat, gagah pun gagah, malah alim dan juga taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukannya sekadar hanya dia main gym, badan dia berotot, pakai baju ketat, kemudian nak buat ganas, tunjuk kat orang, jalan mengepak dada, tapi masjid pun tak pernah pergi. Inilah yang kita tak nak. Bila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagah pun ada, malah taat perintah Allah Subhanahu wa taala pun ada kepada dia. Siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kalau kita lihatlah awal-awal dia masuk Islam pun, bila dia dah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dah tengok dah awal-awal Islam di rumah Arqam bin Al-Arqam, dia dah masuk Islam, dia kata dengan ya Muhammad, ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kita berada di jalan yang benar kan? Ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, kita berada di jalan yang benar. Kalau macam tu, jom. Siapa dia? Kumpulan yang pertama dipimpin oleh Sayyidina Hamzah.
kumpulan yang kedua dipimpin oleh Saidina Umar berjalan keliling Mekah mengisytiharkan Islam. Ketika itu semua pemimpin-pemimpin Quraisy tak berani nak buat apa-apa. Sebab apa? Yang depan tu Umar, yang depan tu Saidina Hamzah. Tak ada siapa pun yang berani nak ganggu. Beginilah ketegasan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saidina Umar, dan waktu Saidina Umar nak diangkat menjadi khalifah, semua sahabat rasa tak berapa setuju. Bukan sebab apa? Sebab apa? Umar ni tegas. Dia tegas dan dia ambil keputusan yang tepat, dan dia sangatlah tegas bila perkara-perkara berkaitan dengan hukum hakam Islam. Itu dia Saidina Umar. Saidina Umar radhiyallahu anhu yang keluar berhijrah dalam keadaan terang-terang. Apabila diisytiharkan, esok aku nak keluar hijrah, aku akan lalu jalan sekian-sekian. Siapa-siapa yang nak isteri dia menjadi balu, nak anak-anak dia menjadi yatim, tunggu aku dekat jalan sekian-sekian. Aku akan lalu esok di situ. Begitulah kekentalan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi puji sangat keislaman Saidina Umar ini. Seorang lelaki yang gagah, malah orang yang paling alim dan juga taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghairu fajji Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau syaitan iblis lalu jalan A, Umar lalu jalan B, maka syaitan akan lalu jalan A, tak akan lalu jalan B. Nak cerita ketegasan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan pada malam hijrah itu, bila kita cerita kisah hijrah ini, cerita hijrah ini kita boleh selalu kerap ulang-ulang. Sebab apa? Banyak pedoman yang boleh kita dapat dalam peristiwa hijrah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar berhijrah, dan ketika itulah pemimpin-pemimpin Quraisy di Darul Nadwah bermesyuarat, apa yang kita nak buat ni? Yang ada di situ siapa dia? Abu Jahal, Nadar bin Haris, Umayyah bin Khalaf, dan termasuklah iblis yang ketika itu menyamar sebagai lelaki tua yang berasal daripada Najd. Mereka bermesyuarat pada malam itu untuk nak menentukan apa yang kita nak buat dekat Muhammad ini. Mereka memberikan bermacam-macam cadangan. Di antaranya ada yang kata kita usir Muhammad. Kalau usir Muhammad, samalah kita bagi dia keluar berhijrah. Kita keluarkan dia daripada Mekah. Dia nak keluar berhijrah, sama je lah. Jadi orang cadangkan lagi, kalau macam tu kita tangkap Muhammad dan kita kurung Muhammad. Kemudian ada pemimpin lain dia kata tak boleh, kita tak boleh kurung Muhammad. Bani Hashim takkan nak tengok saja, pasti mereka akan ambil tindakan. Sebab apa? Orang Quraisy ni, walau orang Arab ini, walaupun dia bukan Islam, tapi semangat kabilah dia, semangat perkauman dia itu sangat kuat. Semangat kekeluargaan dia, walaupun bukan Islam, mereka akan membela kabilah mereka. Jadi nak kurung Muhammad tak boleh, sebab nanti Bani Hashim pasti akan menuntut bela. Kalau macam tu kita bunuh Muhammad, bunuh pun tak boleh. Bani Hashim, Bani Manaf pasti akan menuntut bela. Kalau macam tu kita bagi satu cadangan, bunuh Muhammad, tapi tak boleh bunuh seorang. Semua kabilah kumpulkan wakil, dan setiap wakil yang ada itu mestilah membenamkan senjata tajam ke dada Muhammad. Jadi apabila semua ambil bahagian dalam proses pembunuhan itu, maka Bani Hashim tak boleh nak buat apa-apa. Mungkin kita hanya membayar diat sahaja, iaitu wang sebagai wang tebusan kerana telah membunuh Muhammad. Jadi dia tak boleh nak perang. Sebab apa? Ramai sangat wakil kabilah yang membunuh, tak boleh nak berperang, maka tak boleh nak balas dendam. Jadi cadangan ini dipersetujui. Pada malam itu juga mereka berkumpul di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tak terus membunuh. Kerana apa? Menunggu waktu tengah malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Dan ketika itulah Abu Jahal yang berada di luar rumah tu gembira lagi. Gembira, dia kata habislah malam ni, Muhammad akan dibunuh, Islam akan terkubur. Dia berkeliling dekat rumah Muhammad itu dalam keadaan gembira. Betapa yakinnya Abu Jahal ini malam ini Muhammad akan dibunuh.
Dan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik perancang. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar berhijrah, dan ketika itu Ali bin Abi Talib ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan dulu beberapa perkara. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, di rumah aku ni ada bahagian satu sudut ini harta orang-orang Mekah. Bila kita dengar peristiwa ini, harta orang-orang Mekah, apa yang ada dalam pemikiran kita? Orang Quraisy, orang Mekah, mereka kecam Muhammad, mereka tuduh Muhammad dengan macam-macam, mereka mengeji Muhammad, mereka mencederakan Muhammad. Tapi bab amanah, mereka tak percaya orang yang berada di rumah mereka. Bermaksud, kalau nak simpan cincin dekat rumah, tak boleh. Sebab apa? Suami pun kaki mencuri, isteri pun kaki mencuri, anak pun kaki mencuri. Jadi nak letak kat rumah tak selamat. Nak letak barang paling selamat di mana? Kalau tidak di rumah Al-Amin, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya Rasulullah amanah, tapi mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dah selesai urusan dengan Ali bin Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Ali bin Abi Talib untuk duduk baring di tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di tempat pembaringan Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, kamu tidak akan diapa-apakan wahai Ali. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu wahai Ali. Kemudian Rasulullah nak keluar dekat mana? Dekat mana jalan yang paling selamat Nabi nak keluar? Rumah Nabi dah kena kepung dah ni. Sepatutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, turunkanlah Burak. Keluar Burak, naik, terbang, selesai hijrah. Tak perlu nak duduk dekat Gua Thur, tak perlu nak keluar bersembunyi-sembunyi dulu selama 3 hari, tak payah nak fikirkan perancangan. Ya Allah, turunkan Burak, turunkan tentera daripada langit, musnahkan kesemuanya, selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melalui pintu hadapan apabila Nabi membacakan surah Yasin sampailah ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai ayat itu Rasulullah buka, semua orang-orang yang gagah berada di keliling rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lemah, tak berdaya, tertidur. Dan Rasulullah keluar dalam keadaan Rasulullah melihat muka-muka orang yang nak membunuh Nabi. Nabi tahu mereka berhimpun di situ hanya kerana ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi. Nabi nampak muka-muka orang-orang Mekah dan Nabi kenal mereka. Sebab apa? Nabi duduk dekat Mekah 53 tahun. Nabi kenal. Dan ada orang yang ingin membunuh Nabi, harta dia berada di dalam rumah Rasulullah. Muka tak malunya, dia nak bunuh Nabi, tapi barang harta dia diserahkan kepada Rasulullah untuk dijaga. Kita boleh bayangkan tak betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang mengeji dia, dalam keadaan orang-orang Mekah benci dengan Muhammad, tuduh macam-macam, tapi mereka dia jauh daripada sudut hati mereka, mereka mengiktiraf keamanahnya Rasulullah ini. Kerana Rasulullah ini sebelum kedatangan Islam, belum Islam lagi, zaman kanak-kanak Nabi lagi, dah digelarkan sebagai Al-Amin, orang yang benar, As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja di kota Mekah pada ketika itu yang memiliki ciri-ciri amanah dan juga ciri-ciri orang yang bercakap benar. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru mendengar sedikit kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dah mula rasa cinta dah dengan Nabi. Dah rasa sedih dah dengan apa yang Nabi lalui ini. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, berdakwah 1400 tahun dahulu, maka terdirilah masjid besi ini. Maka dengan tenanglah kita dapat bersolat dalam keadaan tak ada siapa pun yang nak letak dekat belakang kita janin unta. 50 tahun, 30 tahun kita solat, belum pernah lagi orang sepak kita, letakkan najis di kepala kita. Kita tak diuji dengan ujian macam tu. Sebab apa? Sebab
itulah kita nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulullah punya ujian itu kalau nak dibandingkan dengan sesiapa sekalipun, belum siapa pun pernah tempuhi ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita setakat pendakwah-pendakwah yang ada hanya dapat mesej apa? Mesej ugut. Itu dapat mesej ugut saja. Baru dapat kritikan saja. Itu pun dah lemah semangat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dalam keadaan fizikal pun diuji, dalam keadaan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diturut diuji. Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat apabila orang-orang Quraisy dah kepung dah tu, Rasulullah keluar dalam keadaan selamat, Nabi lihat muka seorang-seorang. Nabi tak buat apa-apa pun. Nabi cuma ambilkan beberapa pasir, Nabi letakkan di atas kepala mereka. Bukan Nabi nak menghina dia ataupun nak mengeji mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat perkara tersebut untuk nak beritahu kepada mereka, sesungguhnya Muhammad telah lalu di hadapan kamu tadi, tapi Muhammad tidak mengapa-apakan kamu ataupun mencederakan kamu. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak kemuliaan akhlak yang paling tertinggi. Kita boleh cakap bersedekah perkara yang baik, solat perkara yang baik, tolong orang miskin perkara yang baik. Banyak perkara baik yang kita boleh senaraikan. Tapi kemuncak kebaikan apabila seseorang itu berbuat jahat kepada kita, tapi kita mampu membalas kebaikan kepada orang itu. Inilah salah satu akhlak yang kita kata semakin pupus. Mungkin ada, tapi semakin pupus akhlak ini. Orang buat jahat kepada kita, kita boleh buat baik dengan dia. Kita tahu dia hari-hari duk kenakan kita, hari-hari cakap dengan kita, hari-hari fitnah dia buat kita dekat tempat kerja. Tapi dalam keadaan dia susah, kita boleh tawarkan bantuan kepada dia. Itulah akhlak yang paling terpuji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tarbiyahkan kepada kita. Dakwah jenis ini buahnya bukannya pada tempoh jangka masa yang terdekat. Tempohnya bila? Apabila tahun 8 Hijrah nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan pasukan tentera. Pasukan tentera yang Nabi bawa ini bukanlah untuk nak keluar berperang, tapi untuk menjamin keselamatan sahaja. Apabila Nabi datang dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, kesemua orang yang berada di dalam kota Mekah itu menyahut seruan Islam dan kesemuanya masuk Islam. Dakwah jenis ini mengambil masa tempoh yang sangat lama, tapi buahnya insya-Allah membuahkan hasil apabila semua orang masuk Islam. Dan apabila selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan selamat, Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Marwah. Kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, dekat kawasan Marwah itu beberapa meter di hadapan itulah kedudukan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pergi ke mana? Pergi ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar di mana? Di Hotel Hilton. Di Hotel Hilton, di atas itu ada musalla Abi Bakrin. Di situlah tapak rumah Abu Bakar 1400 tahun dahulu. Di situlah rumah Abu Bakar. Jadi kita dapat bayangkan Rasulullah keluar daripada rumah Nabi menuju ke Hotel Hilton. Tapak itu rumah Sayyidina Abu Bakar. Di situlah Rasulullah pergi. Nabi bagi tahu apa kepada Abu Bakar? Nabi bagi tahu, innallaha adzina li bihijrah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah dah izinkan aku untuk berhijrah. Berjujuran air mata Abu Bakar. Betapa gembiranya Abu Bakar. Ahsubata ya Rasulullah, izinkan aku menemani kamu wahai pesuruh Allah. Abu Bakar tak payah minta izin pun, memang Nabi nak bawa Abu Bakar untuk teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berhijrah. Abu Bakar kata apa? Wahai Rasulullah, aku sudah kusediakan dua unta dan beberapa barangan pakaian dan juga bekalan untuk kita keluar berhijrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, aku tidak akan terima secara percuma kecuali dengan bayaran. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita sekali lagi bahawa sesungguhnya maruah kita
dalam keadaan orang nak tawarkan kita pertolongan, Nabi ajar kita ambillah dengan bayaran. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil dalam jumlah yang diberikan, maksudnya dengan harga. Kemudian keluarlah para sahabat ini. Para sahabat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar pergi berhijrah. Nabi tak guna jalan yang biasa. Nabi tak guna jalan yang biasa kerana apa? Kerana Rasulullah tahu pemimpin Mekah dah tawarkan 100 ekor unta kepada sesiapa saja yang mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati. Hidup ataupun mati. Maka Rasulullah tak menggunakan jalan yang biasa. Sepatutnya Nabi menuju ke utara. Nak pergi Madinah daripada Mekah mesti menuju utara. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan dari arah selatan. Maksudnya Nabi turun. Macam kita lah. Kalau kita daripada Masjid Besi ini nak pergi ke Nilai, maka kita akan ikut jalan biasa, ikut Putrajaya, kemudian kita ikut Kota Warisan, ikut Salak Tinggi, baru sampai Nilai. Tapi untuk nak menggunakan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi tak ikut jalan itu. Nabi keluar jauh dulu. Macam kita nak pergi Nilai tadi, kita tak ikut jalan kebiasaan. Kita ikut jalan, kita naik dulu KL. Masuk Sungai Besi, baru kita tembus nak pergi ke Nilai. Begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini taktikal. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bermohon kepada Allah, ya Allah, permudahkanlah perjalanan ini. Dalam perjalanan tiada siapa pun yang nampak. Seperti peristiwa Rasulullah keluar rumah tadi, tak ada siapa nampak, semua ditidurkan. Nabi boleh berdoa sebegitu, tapi Nabi nak ajar kepada kita usaha dulu. Kemudian barulah kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi duduk di Gua Thur itu selama 3 hari. Nabi duduk di situ. Gua Thur ni dia tak besar. Dia masuk saja kemudian selesai. Maksudnya dia tidak seperti macam Gua Tempurung, Gua Kelam yang kita boleh teroka dalam dia. Gua Thur ni kalau masuk 3 orang je dah penuh dah. Dan ketika itulah apabila pemimpin Mekah memberikan tawaran 100 ekor unta, penjejak ini, Kufatul Athar ini, mereka menjejak padang pasir. Mereka dapat tahu ada jejak menuju ke bahagian selatan dan menuju ke Bukit Thur, ke Gua Thur itu. Nampak jejak itu. Dan apabila diberitahu kepada pemimpin Mekah, Muhammad ada dekat atas ni, apa pemimpin Mekah tu kata, macam mana sekarang kita ni? Kita nak naik ke tidak ni? Mereka bersetuju, naik sampai atas. Kemudian Kufatul Athar itu, penjejak tu kata, Muhammad berada di dalam ini. Ketika itulah apa yang diucapkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Lau anna ahadahum yanzilu ila qadamaihi ra'ahana. Kalaulah seorang sahaja yang tunduk, maka terlihatlah kita, wahai Rasulullah. Maka kalau seorang saja Allah ilhamkan tunduk saja, tunduklah tengok bawah tu. Walaupun mereka tak mempercayai Muhammad masuk, kerana apa? Sedikit pun sarang labah-labah tak terjejas. Ada burung merpati pula yang berada di situ bertelur. Kalau seorang saja, tak payah nak kibas bahagian sarang labah-labah tu, tunduk saja, seorang tunduk saja, maka terlihatlah Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu salis. Adakah kamu menyangka, Abu Bakar, kita ini berada sekarang ini 2 orang, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita? Wahai Abu Bakar, ketahuilah Allah pasti akan menyelamatkan kita. Kalaulah seorang saja tunduk dan lihat, apa yang Nabi boleh buat? Nabi buat apa? Peace. Sebab apa? Dah nak lari dah tak boleh dah. Nabi dah duduk dalam gua itu, memang terkepung, tak boleh nak buat apa-apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang, seorang pun pemimpin Mekah ataupun
penjejak itu seorang pun tak diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunduk dan lihat apa yang berada di dalam. Kalaulah seorang saja Allah bagi ilham, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan tertangkap. Jadi Nabi duduk di situ selama 3 hari dalam keadaan anak kepada Abu Bakar yang datang setiap malam untuk memberikan makanan berupakan susu ataupun beberapa potong roti terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu kisah peristiwa hijrah yang perlu kita tahu. Apabila kita mengenangkan peristiwa hijrah tiap-tiap tahun, sambutan mahal hijrah setiap-tiap tahun, kita mengenangkan bahawa para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah, bersusah payah, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan. Sebab apa? Sebab Mekah adalah kerajaan lain, Madinah adalah kerajaan lain. Kalau nak keluar berhijrah tu, maksudnya mereka tinggalkan pekerjaan mereka yang berada di Mekah. Sampai di Madinah nanti barulah nak mulakan kehidupan yang baru, barulah nak mulakan kehidupan. Mereka keluar berhijrah hanya semata-mata untuk menyelamatkan agama sahaja, untuk menyelamatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya untuk menyelamatkan agama sahaja. Begitulah orang-orang terdahulu 1400 tahun dahulu nak ajarkan kepada kita. Begini cinta kami terhadap Islam, cinta kami terhadap Islam. Kita dalam keadaan kita boleh solat dalam keadaan mudah, dalam keadaan kita solat di atas karpet yang empuk, dalam keadaan kita solat di dalam aircon dan kipas yang laju, yang sedap angin dia, itu pun kita tak dapat nak khusyuk dalam solat kita. Ada orang solat, dia tak tahu masa bila dia berakhir solat. Kadang Fatihah baca di waktu tahiyat, kadang bacaan Fatihah kita baca tahiyat, tahu-tahu dah sedar-sedar, dah nak bagi salam. Tahu-tahu imam dah Assalamualaikum warahmatullahi, dah baru kita sedar, dah habis dah rupanya solat. Betapa tak khusyuknya solat kita. Tapi apabila kita mendengarkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita membaca sirah adalah untuk bertujuan supaya Allah Subhanahu wa taala meletakkan cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang apabila yang pertama dia kena letakkan cinta dia, yang pertama dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kepada siapa? Bukan kepada isteri dia, bukan kepada anak-anak dia, tapi cinta yang kedua itu mestilah diletakkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah sempurna iman itu. Itulah dia berapa kisah daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi, dan Nabi pergi dalam perjalanan menuju ke Madinah. Ada beberapa peristiwa yang indah, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah bertemu dengan Abu Ma'bad, dengan Ummu Ma'bad. Ada beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempuhi, barulah Nabi pergi sampai ke Madinah. Dalam keadaan penduduk Madinah hari-hari tunggu Nabi. Sebab apa? WhatsApp tak ada, berita tak ada, handphone tak ada. Hari-hari tunggu di hadapan kota Madinah untuk nak tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari tunggu. Hari ni tak jumpa, esok tunggu lagi. Begitulah cinta para sahabat. Moga-moga kita pun begitu juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hati kita. Moga-moga apabila kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya mendatangkan cinta yang bukan sekadar daripada bibir, tapi cinta itu datang daripada hadir dari dalam hati kita. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan akhirat. Jangan sibukkan kami dengan urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan kubur kami sebagai taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berikan buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.